Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan masuk kepada aplikasi yang terakhir untuk pembezaan. Okay, aplikasi yang terakhir untuk pembezaan ialah berkenaan dengan perubahan. Perubahan. Okay, so actually ada 3 keadaan perubahan. Yang pertama ialah kita panggil kadar perubahan terhadap masa. Kadar perubahan terhadap masa. Yang kedua kita panggil perubahan kecil. Perubahan kecil. Dan yang terakhir adalah penghampiran. Okey, kita akan cerita in detail sekejap lagi. Okey. Kadar perubahan terhadap masa ni dia ada kadar perubahan terhadap T, terhadap time, terhadap masa. So dia akan guna balik formula chain rule. Ingat tak formula chain rule? Formula chain rule ialah dy per dx dy dx macam ni, betul tak? Dy per du, du per dx. Okey, ini chain rule, okey, atau petua rantai. Okey, tapi dalam ni bukan dy per bukan dy per dx tapi dy per dt, sebab pembezaan y terhadap masa, terhadap masa. Okey, so perubahan y terhadap masa, pembezaan y terhadap masa ialah dy per dx, okey, kali dengan d apa? Dx per dt. Okey, dy per dx kali dx per dt. Senang nak ingat, dy per dt atas dx per dx. Okey, so apa maksud dia? Dy per dt ialah dy per dt adalah kadar perubahan y terhadap masa, terhadap t. Itu maksud dy per dt. Okey, dy per dx pula maksud dia pembezaan y terhadap x. Pembezaan y terhadap x. Ni ada pembezaan. Dx per dt pula maksud dia kadar perubahan x terhadap masa. Okey, itu maksud dia. Okay, nanti kita pergi detail nanti. Perubahan kecil ni pula ialah, okey, ingat tak kita belajar awal-awal topik pembezaan dulu, delta. Ingat tak delta? Delta. Ingat tak apa maksud delta? Delta x delta y per delta x. Ingat tak? Maksud apa? Perubahan kecil y bahagi dengan perubahan kecil x. Itu maksud dia perubahan kecil. So sekarang kita nak cari delta y. Okey, menghampiri, bukan sama dengan, dia nak dekat-dekat dah. Menghampiri macam sama dengan dah lah, cuma hampir-hampir. Okey, iaitu dy per dx kali delta x. Di mana delta y ialah apa? Delta y ialah perubahan kecil y. Okey, perubahan kecil y. Delta dy per dx ialah pembezaan y terhadap x. Nanti kita tengok apa maksud pembezaan y terhadap x dalam perubahan kecil. Dan delta x ialah perubahan kecil x. Okey. Okey, ustaz cerita awal-awal ni sekejap lagi sebab ustaz nak terus awak nampak apa tu perbezaan tiga-tiga ni. Okey. Okey, penghampiran ni pula sebenarnya dia adalah kesinambungan kepada perubahan kecil. Maksudnya penghampiran ni ialah nilai yang setelah ditambah dengan perubahan. Nilai contoh y new. Y new, y yang baru, nilai y yang baru menghampiri apa? Y lama, y old tambah dengan delta y. Itu maksud formula ni. Nilai y yang lama menghampiri y yang baru menghampiri y yang lama tambah dengan perubahan kecil y. Itu maksud penghampiran. Nanti kita akan tengok. Okey, cuma ustaz tunjuk awal-awal ni sebab awak nak bagi awak nampak sebenarnya formula dia senang. Formula dia senang kalau kita faham maksud. Okey? Okey, jom kita tengok. Okey, kita masuk kepada kadar perubahan terhadap masa. Okey. Jenis perubahan yang pertama iaitu kadar perubahan terhadap masa. Okey, kadar perubahan apa?
Okey, kita tengok macam dalam soalan ni, kadar perubahan, tengok. Bla 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 bla, cari kadar perubahan isi padu. Maksudnya kadar perubahan isi padu terhadap masa. Kalau soalan tu nak, okey. So maknanya formula basic ialah dy per dt, iaitu kadar perubahan y terhadap masa sama dengan dy per dx kali dengan dx per dt. Apa maksud dia? Sekali lagi kita ulang. Dy per dt ialah kadar perubahan y terhadap masa. Dy per dx pula apa? Pembezaan y. So yang tang mana yang kita buat beza? Tang ni je. Pembezaan y terhadap masa. So senang je Jangan risau. Formula dia panjang. Dx per dt apa? Kalau ni kadar perubahan y terhadap masa, ni kadar perubahan x terhadap masa. Kiri y, kanan x. Okey, mari kita tengok. Okey. Soalan. Sisi X bagi sebuah kubus. Ni kubus lah ni. Okey, ni kubus. So, kalau kubus X, sisi dia X. Yang lain pun semua X, betul tak? So, sini X, sini pun X. So, sekarang ni kita boleh tahulah kalau dia sebut pasal isi padu, mesti dia nak formula isi padu tu V sama dengan X kali X kali X. Ini kita kena ada dalam soalan. Kalau tak ada benda ni, kita tak boleh go further lah. Okay, sebab kita tak ada benda untuk dibezakan. Okay, so sisi X bagi sebuah kubus bertambah dengan kadar 0.1 cm per saat. Ni penting nak bagi tahu awak Dalam soalan kadar perubahan ni, dia akan bagi sama ada kadar perubahan X terhadap masa, ataupun dia boleh bagi yang depan, kadar perubahan Y terhadap masa. Okey, dalam soalan ni hubung kait dia adalah tentang isi padu kubus dan sisi. Isi padu kubus dan sisi. Isi padu V, X tu sisi. X tu sisi. Maknanya formula dia apa? V sama dengan X kuasa 3. So, sisi X bagi sebuah kubus bertambah dengan kadar 0.1 cm per saat. Ini apa ni? Tengok soalan tu cakap. Kalau soalan ni pasal V, Ustaz terus tulis dV per dt. Dia bukan pasal Y lah ni. V isi padu, bukan Y isi padu. So apa formula akan jadi? dV per dx kali dx per dt. So ingat lagi tak tadi yang tengah ni pembezaan V terhadap X, sebab ni V terhadap X. Okey, yang ini apa? Kadar perubahan X terhadap masa. Mana kadar perubahan X terhadap masa? Ni 0.1. Maknanya senang je, ganti sahaja, tak payah buat apa-apa pembezaan pun untuk dx per dt. Okey, yang depan ni dv per dx yang kena bezakan. Apa? dv per dx ialah 3x kuasa 2. Okey. Alright. So, sekarang 3x kuasa 2 kali dengan 0.1. X ni, X yang kita nak kena ganti ni ialah X yang asal. Apa maksud X yang asal? X yang sebelum berlaku perubahan tu. Berapa? Iaitu apabila sisi kubus itu 5 cm. So, yang 5 cm ni adalah sisi yang asal sebelum dia bertambah sebanyak 0.1 cm per saat. Faham tak? Okey. So maknanya kita kena ganti dekat sini yang asal ni 3 kali 5 kuasa 2. Faham? Senang kan? Okey, so kita tekan kalkulator. Okey, kita dapat apa? 7.5. Okey. 7.5 ni isi padu, kadar perubahan isi padu. Kadar perubahan isi padu terhadap masa. Maknanya 7.5 cm berapa? Cm kuasa 3 per saat. 7.5 cm kuasa 3 per saat. Okey. Alright. Okey, kita buat another one lah. Kita bagi contoh satu lagi lah. Contoh dia macam ni pula. Okey, sebab kita nak bagi awak nampak perbezaan-perbezaan antara benda. Okey, contohnya. Okey, kita ada sfera. Okey, kita ada sfera. Okey, so katalah soalan macam ni. Okey, tak payah nak lukislah sfera tu pun.
Sebab tangan tak apa nak cantik lukis sfera. So jejari sebuah sfera, jejari pula meningkat dengan kadar, contohlah ni 0.05 cm per saat. Okay, soalan dia, cari kadar perubahan isi padu isi padu sfera lah itu apabila jejarinya 4 cm. Okey, so saya tengok situasi seterusnya. Jejari sebuah sfera meningkat dengan kadar 0.05 cm per saat. Cari kadar perubahan isi padu sfera itu apabila jejarinya 4 cm. Soalan apa dia nak? Kadar perubahan isi padu sfera. Okay, do you know what is isi padu sfera? Apa formula isi padu sfera? Isi padu sfera ialah V sama dengan 4 per 3 pi J kuasa 3. Ini formula isi padu sfera. Mesti ada. Okay, mesti kita tahulah. Okay, alright. So dia kata apa? Jejari sebuah sfera meningkat dengan kadar 0.05 per saat. Okey, apa maksud dia 0.05 cm per saat? Ini adalah kadar perubahan jejari terhadap masa. Kadar perubahan jejari terhadap masa. So, macam mana kita nak hubung kaitkan benda ni? Sekarang ni V, hubungan dia dengan J. Bukan dengan X. Bukan dengan X, tapi hubungan dia dengan J. Okey. So maknanya sekarang kalau kita nak buat dalam bentuk hubungan dia, dV per dt, kadar perubahan V terhadap masa, formula dia ni je tukar V jadi V, Ly jadi V, ataupun boleh jadi A ke apa ke dV per dt sama dengan dV per apa sekarang ni? Pembezaan V terhadap apa? Terhadap J. Kalau dalam in English lagi best lah, DR. Sebab ni macam bunyi DJ radio pula dV per DJ. Okay, tak apalah. Yang atas apa? X. Atas X. Yang ni DJ. Kalau nak ingat lah, DJ per DT. Apa maksud? Dekat sini, yang ini adalah kadar perubahan J terhadap masa. Ni kadar perubahan J terhadap masa. Ni pembezaan V terhadap J. So apa nak buat sekarang? Kita kena mula-mula baca soalan ni sampai habis. Meningkat dengan kadar apa ni jejari ni? 0.05. Maknanya dV per dt adalah dV per dj. Apa dV per dj? dV per dj ialah pembezaan tu. 3 letak depan, 4 pi j kuasa 2. Sebab 3 tak depan, 3 bagi 3 mati. Betul tak? Tinggal 4 pi j kuasa 2. Okey? Alright. So, 4 pi j kuasa 2 kali dengan apa? dj per dt. Kadar perubahan j terhadap masa apa? 0.05. So jadi apa? 4 pi tak payah ganti lah. Tak payah ganti apa-apa. J yang asal 4 kuasa 2. Okey, so kali dengan 0.05. Kecuali kalau diberi dalam soalan pi 3.142, baru awak kali lah. Baru awak masukkan pi. Okey. Okey, kita pun dapat 3.2 pi cm kuasa 3 per saat. So ingat apa hubung kait dia dalam ni? Okey, pasal isi padu dan jejari ke isi padu dan sisi. Okey, Vx ke kalau macam sfera V dengan J lah. Kadang-kadang kalau yang kubus, kuboid, X lah. Okey, kadang-kadang tu benda lain macam apa, silinder kan ada pi j cos 2t kan, ada j ada t. Mana satu nak ni kan, nak tengok perubahan apa, kena tengok lah soalan dia kata pasal tinggi ke pasal jari. Nanti kita akan pergi kepada bentuk soalan-soalan yang lebih mencabar nanti. Okey, sekarang kita akan masuk kepada perubahan kecil tak? Alright.